Kita ingin mendapatkan reaksi segera untuk mengulas pengumuman baru oleh Jabatan Perangkaan ini. Kita nak bersama dengan Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin, Pensyarah Kanan Pusat Pengajian Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Universiti Utara Malaysia. Prof, pertama sekali reaksi awal melihat kepada peningkatan indeks harga pengguna ini, terutamanya inflasi makanan meningkat 5.2% pada Mei 2020 ini, yang tertinggi sejak 2011. Ya, Encik Hakim, terima kasih kerana menjemput saya. Okey, reaksi awal. Kalau kita hanya melihat indeks harga pengguna ini, okey, data tu 2.8% memang ada peningkatan dalam 0.6% daripada bulan sebelumnya. Memanglah kita boleh kata data ni masih lagi terkawal. Ya. Dan kalau kita nak banding dengan negara maju, negara-negara lain dekat luar, memanglah inflasi itu lebih tinggi dekat luar sehingga 7-8% dan sebagainya. Tapi seperti yang Hakim dah jelaskan tadi, dan bila kita pecah-pecahkan, kita disaggregate data tu, kita nampak keadaan ataupun keadaan sebenar tu. Yang mana membimbangkan saya ada dua aspek. Yang pertama, benda yang meningkat ni adalah benda yang asas, benda keperluan makanan ni. Benda-benda makanan yang sudah pun meningkat naik, dan juga yang membimbangkan saya trend itu sebenarnya dia telah pun ada menampakkan trend peningkatan. Dan juga disebabkan oleh beberapa keputusan kerajaan baru-baru ini seperti menarik balik subsidi dan sebagainya. Sememangnya lah kita akan menjangka peningkatan yang lebih tinggi pada ketika ini, dan juga dalam keadaan kos sara hidup yang juga semakin meningkat. Yang kedua, kita tahu dalam laporan ini pun mereka yang begitu terkesan memanglah golongan yang berpendapatan rendah, golongan lebih 40. Sebagai contoh pun kita tengok di sini kumpulan pendapatan dalam laporan ini, kumpulan pendapatan di bawah RM3,000 memang akan menerima kesan yang lebih tinggi, kerana kita kena tengok dari segi dia punya marginal propensity to consume tu. Memang makanan ini lebih tinggi kepada golongan-golongan yang berpendapatan rendah. Jadi ini bagi saya satu keadaan yang agak membimbangkan, dan kerajaan perlu melakukan sesuatu lah untuk nak mengawal keadaan ini. Ya. Kerajaan perlu melakukan sesuatu untuk mengawal keadaan. Tapi dalam masa sama, kalau kita lihat seperti Prof sebutkan, ada penarikan subsidi minyak masak berbotol, tiada lagi subsidi penternak dan bantuan masuk kepada penerima BKM bermula Julai nanti. Tapi dalam masa sama, kerajaan juga ada mengekalkan subsidi minyak masak, contoh ataupun barangan-barangan keperluan harian lain. Contoh, harga minyak masak kampit bersubsidi RM2.50 sekilogram, harga pasaran RM9 sekilogram. Lepas tu ada lagi beberapa bantuan tunai dan inisiatif langsung yang telah diberikan keadaan. Tapi bagaimanakah ini dapat diimbangi, Prof? Ya, seperti yang kita faham, subsidi ni dia seperti opium. Jadi bila kita tarik balik, dia memang akan ada banyak kesan yang saya katakan bukan saja kesan yang actual tetapi juga psychological. Tapi in actuality, berdasarkan kepada data yang ditunjukkan, data terkini ini, memang kita sudah pun nampak adanya trend peningkatan. Jadi memanglah kerajaan tidak menghapuskan sepenuhnya subsidi itu. Sebab itu ia disebut sebagai rasionalisasi. Tetapi persoalan dia, adakah pada ketika ini wajar untuk kita nak merasionalisasi subsidi itu? Yang pertama, dan kedua, tadi ada disebut berkenaan dengan bantuan yang diberikan. Adakah bantuan yang diberikan ini untuk nak kita kata meletakkan subsidi itu dengan lebih bersasar, mencukupi, dan juga adakah ia juga diberikan kepada golongan-golongan yang juga mungkin memerlukan, contohnya golongan M40. Jadi ini juga kita perlu lihatlah, kerana kesan dia ni bukan saja kita kata satu item kan. Kalau kita kata minyak ni dia benda lain akan naik lah. Kalau minyak masak tu telah pun ditarik, walaupun saya pun tahulah memang ada lagi yang sebab ini seperti yang diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri itu hanya subsidi yang pada ketika Ogos 2021 itu saya faham.
Namun begitu, memang sekarang pun kita kata ekonomi memang sudah pun dibuka dan aktiviti sosial, aktiviti ekonomi sudah pun dimulakan. Tapi pada saya, peniaga masih lagi mengambil masa untuk nak melakukan pemulihan. Ini mengambil masa. Sebab itu kita nampak harga barang ini meningkat sebab dia berlakunya gangguan antara permintaan dengan penawaran. Memang Ya. permintaan sudah pun pulih, tapi bagaimana pula dengan aspek penawaran? Jadi jelas menunjukkan bahawa akibat daripada disruption dalam supply and demand itu menyebabkan harga barang di dunia. Dan ya betul, ini bukan hanya berlaku di Malaysia, memanglah ia berlaku di seluruh dunia. Ya, Prof ada sebutkan mengenai pemulihan itu memerlukan masa. Tapi sepanjang tempoh itu dengan kenaikan inflasi indeks pengguna seperti yang diumumkan tadi, apakah akan berlaku pelarasan harga yang lebih kompetitif selepas ini atau kita melihat kepada kemungkinan wujudnya kartel atau orang tengah yang bakal mengawal harga di pasaran? Isu kartel ni saya fikir isu yang agak kompleks. Ini isu struktural. Mungkin kita boleh menunggu keputusan laporan yang akan dilakukan oleh MyCC ya. Dari segi anti pencatutan dan sebagainya itu akta persaingan. Jadi itu mungkin kita tunggu dulu laporannya. Tapi sememangnya kalau kita lihat apa yang dilakukan sekarang ini cuba untuk nak memberikan bila kita melepaskan subsidi ini, jadi kita nak menumpukan kepada market forces lah. Bagaimana market forces tu akan menentukan, sebab kita tahu sekarang ni pengeluar tidak boleh mengeluarkan barangan pengeluaran apabila kita meletakkan ceiling, harga ceiling. Jadi sebab itu ia dilepaskan dan pada masa yang sama pun subsidi itu ditarik balik yang terutamanya yang telah diberikan pada Ogos tahun lepas. Tapi kalau kita nak melihat kepada kuasa pasaran ini, kita perlu memfokus kepada bagaimana bantuan yang secara menyeluruh diberikan kepada mereka yang terkesan. Jadi bagi saya inilah sebenarnya perkara yang perlu ditumpukan dalam masa terdekat ini. Pemberian yang diberikan, pemberian tambahan bantuan keluarga Malaysia tu memang salah satu cara yang baik. Tapi bagi saya kalau ada contohnya pemberian voucher makanan, Ya. pemberian kupon dan juga satu mekanisme subsidi yang lebih bersasar, mungkin ia dan juga meningkatkan pendapatan rakyat, iaitu supaya kuasa beli itu meningkat. Bagi saya patut difikirkanlah untuk kita melihat di masa hadapan, kerana mengikut pengamatan saya daripada data yang ditunjukkan ini, memang kita akan nampak trend tekanan inflasi itu di masa hadapan, terutamanya di dalam suku ketiga dan keempat tahun ini. Ya. Prof, di peringkat pengguna, apa yang boleh kita lakukan? Ini adalah sesuatu yang inevitable ataupun tidak dapat dielak inflasi ini berlaku. Tetapi dalam masa sama, masyarakat pengguna perlu mempersiapkan diri, brace for impact. Di peringkat pengguna, apa yang boleh kita lakukan? Berbelanja, menyimpan, mencari pendapatan tambahan. Apa yang terbaik boleh dilakukan bagi memastikan impaknya tidak terlalu ketara? Dari segi pengguna, sememangnya pengguna perlu bagi saya adanya satu keperluan lah untuk meningkatkan lagi kefahaman terhadap financial literacy. Tapi itu satu aspek. Tapi kalau kita melihat keadaan peningkatan harga barang yang berterusan, sebaiknya saya melihat bahawa pengguna memang seharusnya boleh memainkan peranan mereka lah sebagai pengguna yang bijak. Tapi saya fikir itu adalah sesuatu yang terhad lah. Kalau kenaikan harga barang ini berterusan, ini akan memberikan kesan dari segi kuasa beli mereka. Jadi bagi saya yang ini lebih kepada bagaimana insentif fiskal perlu diberikan dan juga satu strategi yang menyeluruh bagaimana dapat kerajaan memberikan inisiatif ataupun strategi ataupun program baharu yang mana ia dapat memberikan peningkatan di dalam kuasa beli mereka.
Saya fikir itu lebih baiklah. Dan kalau mungkin kerajaan boleh melakukan penambahbaikan seperti pemberian voucher ataupun pemberian kupon. Jadi bagi pihak pengguna tu, bagi saya sebaiknya mereka tidaklah menyalahgunakan segala apa bantuan ataupun segala bentuk inisiatif yang diberikan oleh kerajaan. Ya, terima kasih Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin, Pensyarah Kanan Pusat Pengajian Ekonomi, Kewangan dan Perbankan Universiti Utara Malaysia atas pandangan yang diberikan. Beliau mengulas mengenai indeks harga pengguna Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Negara yang menunjukkan peningkatan 2.8% kepada 126.6 berbanding 123.1 pada bulan yang sama tahun sebelumnya. Dan kenaikan ini kalau kita lihat melepasi purata inflasi bagi tempoh Januari 2011 hingga Mei 2022 iaitu 1.9%. Dan butirannya Jabatan Perangkaan melaporkan bahawa indeks harga pengguna terutama dari sudut inflasi makanan terus meningkat ke paras baharu iaitu 5.2% tertinggi sejak November 2011 dengan 93.0% item dalam kumpulan ini merekodkan kenaikan. Dan dalam kumpulan makanan 29.4% meningkat ini dalam julat kurang daripada 5%. Dan dalam masa yang sama juga kita menyaksikan laporan tersebut Ketua Perangkawan Malaysia menjelaskan itu pada Mei 2022 makanan di rumah dan makanan di luar rumah masing-masing meningkat ketara sebanyak 5.5% dan 5.1% mendorong kepada kenaikan inflasi makanan. Dan subkumpulan daging mencatatkan peningkatan tertinggi iaitu 9.5% pada Mei 2022 disebabkan oleh permintaan tinggi pada musim perayaan. Ini diikuti oleh kenaikan sayur-sayuran 8.1%, susu, keju dan telur 8%, ikan dan makanan laut 4.3% dan minyak serta lemak 3.7%. Sementara itu, kenaikan ketara bagi makanan di luar rumah dapat dilihat bagi nasi berlauk 8.3%, roti canai 7.8%, makanan berasaskan mi 5.7% dan masakan ayam 5.1%. Dan perincian lanjut mengenai indeks harga pengguna ini akan kami bawakan di laman web kami di extraawani.com dan juga di Bulletin Awani jam-jam yang berikutnya.